Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap kamu berada dalam keadaan sihat di samping keluarga yang tercinta. Okay, hari ini kita belajar tajuk sirah. Okay, kamu boleh buka muka surat 152. Kita akan belajar tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang agung, dan tajuk yang kecilnya kita bertajuk peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Okey. Yang pertama Ustazah nak tanya apa peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin? Dia ada banyak peranan. Dia memainkan peranan ada 5 peranan dalam menjadi seorang pemimpin. Okey, kita tengok dulu peranan yang pertama, iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai ketua keluarga. Sebagai pemimpin dalam ketua keluarga. Okey, tengok, baca sama. Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Sebab apa? Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Dia mempunyai sifat seorang penyayang dan bersifat adil. Kita boleh tengok pada kisah ni. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Iaitu, jadi kita boleh tengok pada peranan dia dalam keluarga, iaitu dia mempunyai sifat penyayang, adil dan sabar. Okey, tengok yang kedua pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang datuk. Dalam institusi keluarga juga. Bila dia jadi datuk, dia bergurau dengan cucu-cucu dia, tapi dalam gurauan tu dia ada didikan. Contohnya dia bagi nasihat. Dia apa? Tunjuk akhlak yang terpuji kepada anak cucu-cucu dia kan. Cuba tengok yang ketiga. Subhanallah. Jadi kita kena puji Allah dengan sifat, walaupun dengan sifat Nabi Muhammad SAW ni, iaitu hebatnya Nabi Muhammad SAW kita. Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Mari kita amalkan salawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila kita ingat Nabi Muhammad, kita rasa kita nak tunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad, kita kena selawat, sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad, kepada baginda. Macam mana selawat dia? Itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, yang kedua kita tengok pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dalam masyarakat. Okey, kamu boleh tengok tak? Kita tarik sikit boleh. Okey, yang pertama, Nabi Muhammad SAW berjaya menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang kaum dan berbilang agama dan kaum. Okey, waktu sebelum kedatangan Islam, masyarakat Islam berbilang agama, antaranya iaitu agama yang antaranya ialah agama kaum Quraisy, iaitu menyembah berhala. Contohnya berhala Manat, Uzza, macam tu. Okey, maknanya, dan kaum dia pula ialah kaum Yahudi, kaum Aus dan Hazraj. Okey, kita sambung yang ketiga. Bergandeng bahu antara pemimpin dengan rakyat. Yang keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Nombor 5, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Yang keenam, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Yang ketujuh, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Jadi yang ini semua adalah peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam masyarakat. Maknanya dia tidak
Dia ada sifat hormat, menghormati, toleransi, itu bertolak ansur, dan dia bersama, bekerjasama antara pemimpin dengan rakyat. Dia sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, dan rakyat adalah rakyat. Tidak menggunakan kekerasan. Dia sentiasa berlemah lembut dalam setiap perkara, dan tiada paksaan, iaitu sukarela, cara sukarela. Kemudian dia memupuk nilai murni, nilai baik hati, tolak ansur, kasih sayang, hormat menghormati, itu nilai-nilai murni. Dan menjadikan masjid pusat dakwah. Itu masjid adalah satu pusat dakwah, pusat pengembangan dakwah untuk orang Islam, dan orang bukan Islam boleh masuk, tapi dengan adab-adab yang tertentu. Dan juga masjid ada sebagai satu pusat aktiviti masyarakat, itu masyarakat untuk berkumpul, menjalankan aktiviti keagamaan. Kemudian menjadikan setiap individu bertanggungjawab. Setiap individu Nabi tanamkan dengan sifat tanggungjawab dalam mempertahankan negara Madinah. Okey, manakala Nabi Muhammad SAW sebagai ketua keluarga, iaitu yang pertama, dia sentiasa menghulurkan perdamaian. Dia tak mau persengketaan. Jadi dia hulurkan perdamaian dengan kabilah dan negara luar. Maknanya dia mengambil sifat hubungan silaturahim yang baik, dan dia tak mau pergaduhan berlaku di antara kabilah dan negara-negara luar. Itu dia merancang strategi perangan, iaitu dengan cara dari segi disiplin, ibadat, solat, puasa dan zakat. Okey. Mana dari mutu kepimpinan dia dalam bidang itu, yang tertinggi dalam ketenteraan, iaitu dia berpegang kepada asas akidah, syariah, akhlak yang mulia. Yang kedua, dia bertindak mengikut peraturan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Muhammad sentiasa amanah dan tidak mudah lemah semangat dalam menghadapi musuh. Nabi Muhammad bersifat adil bersifat adil dalam segi ketenteraan. Dan kita boleh bagi contoh dalam contoh harta rampasan perang. Dia bagi sama rata harta rampasan perang, sama ada kepada kawan ataupun lawan. Kemudian dia tidak menceroboh terhadap musuh yang sudah lari dari medan perang, dan dia juga tidak menjaga kaum yang lemah. Dia tidak mencerobohi terhadap kaum yang lemah juga. Kemudian Nabi Muhammad juga berjaya merangka taktik dan strategi ketenteraan yang hingga membawa kejayaan kepada agama Islam. Kemudian Nabi juga memperkenalkan etika peperangan dalam Islam. Sebelum ni tak ada kan etika peperangan, tapi selepas Nabi menjadi pemimpin, dia memperkenalkan etika peperangan dalam Islam. Dia juga patuh, sebagai pemimpin dia patuh kepada perintah Allah dan sentiasa mencari redha Allah. Kemudian dia memberi pilihan kepada musuh. Dia memberi pilihan sama ada sebelum perang tu, sama ada musuh dia masuk Islam ataupun bayar jizyah ataupun baru berperang. Okey, yang seterusnya, Nabi juga dilarang kejam terhadap tawanan perang dia. Okey, itu antara sifat-sifat Nabi, antara peranan Nabi dalam bila dia memegang peranan sebagai ketua tentera. Okey, kita tengok pula pada Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Okey. Sebagai ketua hakim, Nabi menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas dalam menjatuhkan hukuman terhadap pesalah.
Kemudian Nabi juga bersikap adil dan saksama serta berpendirian tegas. Nabi menjatuhkan hukuman ataupun memberikan ganjaran, selalunya menjatuhkan hukuman lah kan, menjatuhkan hukuman yang adil, sama ada tak kira kawan ke musuh ke, dia bagi hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka dan saksama lah. Serta juga dia berpendirian tegas, berpendirian tegas, teguh pada pendirian dia. Okey. Dia juga menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti. Sebelum dia menjatuhkan hukuman, dia perlukan bukti dan saksi sebagai untuk menyabitkan kesalahan seseorang itu sebelum dia menjatuhkan hukuman tanpa pilih kasih. Okey, kita tengok pula pada Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Bila kalau kita nak ekonomi kita stabil dan meningkat, kita perlu seorang pemimpin yang baik. Jadi kita boleh jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara kerana dia adalah perancang yang terbaik. Kerana dia berjaya menghapuskan dasar ekonomi jahiliah, iaitu sebelum Islam datang wujudnya riba, kemudian rasuah dan macam-macam lagi, penipuan, penyelewengan, seterusnya. Selepas Islam Nabi Muhammad Islam datang, makna perkara tu dia berjaya dihapuskan. Kemudian yang kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Kemudian dah dihapuskan, dia wujudkan semula dasar ekonomi Islam yang adil, yang sama, yang baiklah, yang tidak bertindak pilih kasih ataupun bertindak kejam antara sebelah pihak sahaja. Kemudian yang ketiga, dia memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Jadi dia adalah, zakat ni adalah rukun Islam. Jadi zakat ni hanya akan dipungut oleh kepada orang-orang Islam sahaja. Kemudian zakat tersebut perlu dah diagihkan kepada mereka yang layak. Siapa yang layak tu? Fakir miskin, fisabilillah, orang yang belajar kan, itu yang memerlukanlah, orang yang layak. Kemudian yang terakhir, dia berjaya membasmi segala bentuk penindasan. Tak ada penindasan seperti riba. Bila riba ni dia akan bertambahkan duit tu, jadi berlaku penganiayaan pada sebelah pihak. Kemudian rasuah ni, dan penipuan serta penyelewengan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 5 peranan yang perlu, peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Jadi Nabi Muhammad SAW berjaya memimpin negara Islam dengan baik. Kita tengok pula. Untuk muka surat 154 ni, Ustazah nak kamu baca. Tajuk dia adalah ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Kamu baca setiap ni, kisah ni, itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu tukarkan kepada ejaan Rumi. Contohnya kaum musyrikin, macam mana eja kaum, macam mana eja musyrikin. Kaum, K-A-U-M, musyrikin, M-U-S-Y-R-I-K-I-N, musyrikin. Kamu buat ayat ni juga, tapi kamu tulis dalam ejaan Rumi. Dalam buku tulis ulum syariah, tajuk bidang sirah. Yang seterusnya, muka surat 156.
Tajuk dia iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okey, kamu tengok iktibar dah belajar kan tajuk iktibar kepribadian tajuk kepribadian Nabi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad punya ada sifat amanah, menepati masa, dan sampai Nabi Muhammad suka bersedekah, tenang dan pemaaf. Dari situ apa yang boleh kamu jadikan pengajaran, itu pengajaran itu iktibar lah. Itu kita boleh ikut Nabi Muhammad mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Jadi kita pun perlulah ikut perintah Allah dan kita tinggalkan larangannya. Yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Maknanya kita bagi sedekah, bagi sumbangan, kita jaga kebajikan dia, kesusahan dia, kita ambil tahu. Okey. Yang ketiga, menjalankan hubungan baik dengan bukan Muslim. Okey, kita kena ada hubungan, itu ada Nabi Muhammad mewujudkan 3 hubungan antara orang-orang Islam. Okey, iaitu yang pertama hubungan dengan Allah, hubungan dengan hubungan dengan umat Islam, dan hubungan dengan bukan Islam. Jadi ketiga-tiga hubungan ini dia menjalinkan hubungan yang baik, hubungan yang mesra. Okey. Yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Dia tidak buat keputusan secara sendirian. Dia berbincang dulu, dia rancang bersama-sama ahli-ahli mesyuarat, dan baru dia ambil satu keputusan yang muktamad, baru dia akan melaksanakan mengikut mesyuarat tersebut. Okey, kemudian tenang. Nabi Muhammad sifat tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Kita juga perlu ikut Nabi Muhammad. Kita kena tenang, tabah dan sabar dalam menghadapi dugaan dan ujian. Okey, yang seterusnya, yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, hendaklah membuat keputusan yang tepat, tegas dan adil. Sama rata, tak sebelahi mana-mana pihak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Cuba tengok gambar abang dia ni, ada adik 2 orang. Dia macam mana dia nak menyelesaikan hubungan antara kedua-dua adik ni supaya dua-dua ni tak berkecil hati, tak bermasam muka dan tidak bergaduh semula. Okey. Yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat, memohon pertolongan Allah. Okey. Kita sebagai orang Islam, kita jangan putus asa. Tak ada istilah putus asa. Dalam belajar pun kita jangan putus asa. Kalau kita dah gagal, kita boleh cuba lagi sampai kita berjaya. Selain itu, jangan lupa juga sentiasa bermunajat, banyak bermunajat untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini berkenaan dengan akidah kita. Kita kena minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Okey. Yang ke-8 iaitu Nabi Muhammad ada akhlak yang terpuji. Kita juga boleh menjadi contoh akhlak Nabi itu sebagai pegangan kita, pedoman kita untuk kita laksanakan apa-apa perkara amalan kita. Okey. Yang boleh dicontoh oleh untuk orang yang dipimpin. Pemimpin yang baik adalah mempunyai akhlak yang terpuji, supaya orang-orang di bawah, orang yang dipimpin juga akan menjadikan pemimpin tersebut sebagai tauladan, sebagai role model, contoh kepada mereka. Okey, jadi tengok latihan ni. Sumbang saran iktibar selain yang diberikan. Okey. Selain daripada ni, ada tak lagi iktibar yang kamu dapat? Kemudian kamu boleh catatkan dalam buku tulis juga, itu buku sirah.
Mungkin kamu ada pengetahuan yang lain, kamu boleh kongsi, boleh dalam buku tulis syariah. Okey, habis untuk tajuk ini saya terangkan. Kemudian kamu perlu buat latihan yang ustazah sediakan di dalam modul ini. Okey, kamu tengok muka surat. Okey, standard pembelajaran dia adalah, standard kandungan dia ialah 5.3, merumus, iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin secara beradab dan istiqamah. Jadi kandungan yang kita belajar tadi itu iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okey, standard pembelajaran dia kita telah belajar 5.3.3 iaitu menganalisis peranan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. 5.3.4 merumus iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan mengamalkannya. Kamu kena amalkannya. Kemudian yang seterusnya 5.35 berusaha meneladani kepimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin unggul secara beradab dan istiqamah. Okey. Yang seterusnya objektif pembelajaran tajuk ini adalah murid-murid akan dapat menyenaraikan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin dengan betul. Dapat tak senaraikan peranan Nabi Muhammad? Okey, kena ingat dan tulis. Kemudian merumus iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dengan betul, menerangkan keperluan berusaha meneladani kepimpinan Rasulullah dengan betul. Okey, kriteria kejayaan adalah menyenaraikan peranan Nabi. Murid berjaya menyenaraikan peranan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin dengan betul. Murid juga boleh mengaplikasi peranan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okey, jadi bahan rujukan buku teks, YouTube dan video. Lembaran kerja ustazah bagi dalam modul ni. Jadi muka surat 8. Okey, kamu buat. Kelaskan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Peranan Nabi ada 5, tapi 2 je yang dia nak. Kamu tulis apa peranan dia dalam sebagai ketua hakim. Pilih-pilih dalam kotak ni, ruangan kotak ini, tulis di ruangan yang bergaris ni. Dan apakah peranan dia sebagai perancang ekonomi negara. Okey, sebelum tu ustazah untuk pelajaran Jawi pula. Okey, kamu tengok Hak Nasah muka surat 60. Muka surat 60. Okey, teknik asas penulisan khat nasah. Okey, yang pertama kena duduk macam mana? Cara duduk dan kedudukan kertas. Dada menghadap ke meja dalam 180 darjah. Kemudian yang pertama, pen. Ni teknik asas penulisan khat. Yang pertama, pen perlu dipegang selari dengan kedudukan kertas 90 darjah. Okey. Keseluruhan mata pen menyentuh kertas. Pen dipegang dengan kadar 1,5 inci dari awal mata pen. Buat macam mana? Praktik kan. Kemudian dia kata apa? Dia dah pandai dah. Dia kata cara dia. Dah tahu dah cara dia. Kemudian huruf menegak macam mana? Huruf mendatar macam mana? Huruf melengkung macam mana bentuk dia? 3 titik je kan? Huruf mendatar berapa titik? Tengok mendatar. Melengkung dia 3. Mendatar dia 4. Lebih sikit. Yang menegak tu dia berapa? Kamu kira sendirilah. 6 mungkinnya. Okey. Huruf separa bulat. Macam mana? Separa bulat. Ni. Kira atas 4.
bawah 6. Kalau ain, atas 2 dan bawah 6. Okey. Huruf berekor, macam mana? Atas dia perlu 2, dia menyengit sikit, kemudian ke bawah 3. Huruf bergigi, antara lengkuk yang pertama tu dia berapa titik dia? 2. Kemudian 2, atas ke bawah tu 2, kemudian kiri ke kanan tu huruf bentuk melengkung tu 3. Baru jadi tulisan khat yang betul. Okey, kemudian kamu tengok pada modul. Modul yang diberikan adalah tengok Nasah muka surat 60 kita dah belajar. Okey. Standard kandungan dia 7.2, mengenal dan menulis khat Nasah dengan betul. Okey, standard pembelajaran dia itu mengaplikasi. Kamu lakukan cara mengguna peralatan khat dengan betul. Kamu dah tahu, terang kamu cuba praktis penggunaan cara pegang pen macam mana, cara tulis macam mana. Kemudian dah tahu menulis perkataan mengikut kaedah khat Nasah yang betul. Kaedah khat Nasah, bukan khat rif'ah. Kemudian objektif pembelajaran apa dia? Supaya murid dapat mengaplikasi cara mengguna peralatan khat dengan betul. Yang kedua, supaya murid dapat menulis perkataan mengikut kaedah khat Nasah yang betul. Okay, apa dia kriteria kejayaan? Murid akan dapat mengaplikasi cara penggunaan peralatan khat dengan betul. Berjaya mempraktikkan cara penggunaan peralatan khat dengan betul. Dan berjaya menulis perkataan mengikut kaedah khat Nasah yang betul. Okey, aktiviti dia rujuk lampiran di muka surat 19. Soalan dia ialah tulis dalam khat Nasah. Yang pertama ni apa? Artikel. Yang kedua, vitamin. Yang ketiga, klasik. Yang keempat, homepage. Yang kelima, standard. Yang keenam, objektif. Jadi dia minta tulis dalam khat Nasah. Jangan pula tukarkan ke Rumi lah. Dia nak tulis dalam khat Nasah. Okey, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Saya nak kamu siapkan semua tugasan yang lepas-lepas dan boleh hantar di kelas. Dan untuk yang ini modul ini selepas habis PDPR 31 minggu yang ke-31 baru hantar ke sekolah. Okey, ada apa-apa soalan boleh hubungi ustazah secara personal ataupun boleh tulis tanya dalam grup Telegram kelas kita. Okey, ustazah akhiri dengan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.